Apa hukum baca Al-Quran sambil berbaring? Hukum dia boleh baca Quran sambil berbaring, boleh pahala, tak ada masalah apa. Cuma kalau kita duduk menghadap kiblat dapat pahala lagi, bertambah lagi. Tapi kalau baca Al-Quran sambil berbaring, boleh pahala sekadar tu lah. Kalau kita baca pula dengan cara lebih beradab lagi, duduk kau menghadap kiblat, ada air semaya kau, boleh pahala banyak lagi. Gitu saja hukum dia. Nah, bukan kata dosa kau, gapo dia makruh kau. Makruh Nabi pernah baca sambil berbaring, katanya Sayyidina Aisyah. Nah, Sayyidina Aisyah kata Rasulullah pernah tidur atas pohon ambo. Nah, Rasulullah tidur atas pohon Sayyidina Aisyah, maka baca Quran, mulai Quran. Maka Rasulullah baca sambil tidur, ya, sambil tidur. Maka makruh, tak makruh juga. Cuma boleh pahala lah tu. Nah, kalau baca sambil tu kau lagi pahala banyak lagi, gitu. Saya ada masalah kecing tak puas. Ketika solat saya merasa ada air keluar. Apa hukum solat saya itu? Kalau tidak yakin, tidak wajib keluar daripada sembahyang. Kaedah dia semaya ni, kalau kita yakin benda tu air kecing, ataupun benda tu keluar, kecil sungguh kita, barulah. Tapi kalau duk main was-was, titik, rasa tak payah berhenti. Jangan berhenti, katanya Nabi. Ada satu hadis Nabi kata, jika kamu merasa sesuatu di punggungmu, katanya Nabi, maka jangan kamu keluar daripada semaya, jangan berhenti semaya, terus ke semaya sehinggalah kamu bau tu jelas, nak bau kelas putih masjid, nah, ataupun mendengar suara bunyi top, tak ngaku pacu pergi dak setan belakang ni kerja setan belakang ni, tak berhenti semaya. Tu mengapu dah tu. Selagi mana tak berlaku dua ni, apa maksud dua ni? Nabi nak ajar jangan berlaku yakin benda tu batal. Lagi mana duk was-was, ya, bro. Tak tahu lagi. Tapi dah. Jangan. Tak payah batal, tak ada gapo nah. Tak usah berhenti dah. Soalan saya, kenapa di dalam Al-Quran Allah selalu menggunakan perkataan kami? Boleh terangkan kepada ustaz? Dalam ilmu nahwu, perkataan nahnu makna dia kami. Tujuan perkataan nahnu ni, kalau orang seorang guna perkataan kami, padahal tu orang seorang, tapi guna perkataan nahnu. Nah, inna nahnu nazzalna zikra, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran. Ada banyak makna. Pertama, menunjukkan kehebatan dia. Dia kecek dia seorang, tapi kecek kami. Supaya kita lah orang deber. Hei, buat kita kak. Kita kecek saya, tapi demo jangan Belawai dengan puak ambo. Puak kita sebut ni. Kita sebenar tapi kita sebut puak. Nak kata Allah Ta'ala ni dia seorang itu supaya serumah dah. Malaikat kau kapal serumah tu pokok dia berlaku. Nak kata waktu turun Al-Quran kau kapal dia supaya ramah-ramah dah. Jadi dia kecek nahnu. Ada kata maksud dia mu'azzamu nafsahu, nak membesarkan diri. Sesuai lah. Nah, nak kata dia tu orang hebat kau kapal dia. Tu maksud dia. Begitu juga kalau orang Arab, kalau nak kecek beradak, kita kecek nahnu juga. Nak kecek kata guru kita, yang kecek aku, ana, tak comel. Aku tak comel, kena kecek nahnu. Nah, tu cara dia. Dalam bahasa Arab lah tu. Nah, bahasa Malaysia kita kecek kita, ambo. Kecek kata guru, ana. Oh, ana ustaz. Yang kecek ana, nah, kecek ambo. Kita, kecek lagu tu. Ustaz, saya ingin bertanya, apakah makna zuhud dan apakah amalan yang boleh membuat kita terus istiqamah dan membuat kebajikan? Zuhud, apa maksud zuhud? Yakni hati kita tidak nak kepada dunia, taksir kepada dunia, tidak sayang kepada dunia. Sekalipun kita memiliki dunia, harta banyak kemain pun, tetapi hati kita tidak sayang kepada benda lagu tu. Maka hati yang zuhud menyebabkan banyak sifat baik keluar daripada dia. Kalau orang hati tak zuhud, payah nak keluar sifat baik. Hati orang zuhud, kalau dia ada harta, dia akan beri kepada orang. Dia akan guna kebaikan dia untuk mana-mana molek. Itu hati zuhud. Maka hati zuhud ni, hati tak sayang, tak cinta kepada dunia. Bukan kata tidak memiliki harta, tak. Tidak sayang. Nak buat benda tu istiqamah, satu benda payah nak istiqamah ni. Dia kata nak suruh terus istiqamah dalam buat kebajikan. Maka duduk dalam kawasan orang baik, duduk dalam kawasan orang
Contohnya kita nak istiqamah bab gapo? Bab semaya Jumaat. Okey, duduk dekat dengan masjid. Saing dengan AJK masjid. Kalau AJK lipat pun kita lipat sekali dengan dia. Kalau dia pergi balasah, kita pergi balasah dengan dia. Jadi nak suruh kekal masjid, tiba-tiba duduk jauh daripada masjid. Hamba nak istiqamah ngaji ilmu. Duduk dalam pondok. Baru boleh ngaji ilmu. Ni duduk no disko. Tiba-tiba nak istiqamah. Payahlah lagu tunya. Kecuali hati kita dah kemah dah. Mana molek bayar zakat ke individu ke majlis agama, terpulang kepada kita. Ulama khilaf. Sama ada kita nak bayar zakat direct, kita bayar direct. Boleh ataupun nak bayar kepada majlis agama. Majlis agama tak bayar menurut gitu macam-macam lah punya syarah di pokok dia ni. Terpulang kepada demo. Demo rasa nak bayar ke dia pun boleh. Tak si bayar nak bayar direct pun boleh. Harus berlaku. Ada ulama kata afdal bayar kepada majlis agama ataupun baitul mal lah kita kata. Kerana dia boleh bagi lebih rata lagi. Ikutlah mana-mana pun terpulang kepada kita ada sebab alasan masing-masing. Ustaz, ada ahli keluarga saya masuk ajaran sesat. Agama sesat. Family penipala sebab tok guru dia tak bagi jumpa ustaz-ustaz lain untuk diberi nasihat. Apa yang perlu kami buat? Allah payah berlaku ni. Ambil lapor kepada majlis agama, suruh igat lah. Gapo dia ajaran sesat ni lagu mana? Hamba tak tahu betul-betul ajaran sesat ke? Tak takut betul tak tahu. Jadi kita tak tahu ajaran ni sesat ke tidak. Kalau sesat, buat laporan kepada majlis agama, royak sekian-sekian, modus operandi dia lagu ni gini dia gana-gana mau. Kena royak lagu tu lah. Dah dia tak siwi jumpa nak suruh cakap nak suruh hamba pergi tarik dia. Pandai-pandai lah teknikal lah benda tu tu. Soalan saya, adakah haram minum air ketung tapi tak kaya? Air ketung tak apa boleh minum, tak ada masalah. Makan dengan pokok-pokok pun tak ada masalah apa. Air ketung ke air obat ke apa dia, tak ada masalah. Dah tak kaya, makan. Ulama orang-orang dulu buat obat. Yang lain lah arak. Arak bukan ketung bukan arak lah, jangan dok kira. Boleh kodok saya bertanya, adakah kita dapat sampai kepada Allah sedangkan kita tiada guru mursyid? Dan bolehkah saya menganggap tuan guru sebagai guru saya walaupun saya tidak pernah berjumpa dengan ustaz? Gini, masalah siapa tak siapa ni kerja Allah Ta'ala. Ada orang boleh sampai kepada Allah tanpa guru, boleh. Tetapi cara sampai lagu tu sangat sukar. Sukar ke mana? Dia tak tahu keedah dan kaifiat. Tiba-tiba dia dah sapa, dah hati dia dah sapa dah kepada Allah. Maka dia tak tahu kaifiat dan cara. Maka payah lagu tu. Manakala orang yang ada mursyid, orang yang ada guru, orang yang ada orang bimbing, mudah. Dia boleh royak lagu ni. Bolehkah anak perempuan berusia 7 tahun tidur dengan bapa dia? Nabi kata umur 10 tahun pisah tempat tidur. Yakni pisah tempat tidur di antara anak lelaki dan anak perempuan. Pisah antara kita dengan dia. Pisah antara ibu bapa dengan dia. Jadi umur 7 tahun ni tak apa lagi. Jangan sampai umur 10 tahun. Umur 7 tahun boleh lagi. Tetapi kalau boleh, umur 7 tahun tu pun jangan ajar-ajar. Apabila budak tu tahu dah satu benda ataupun boleh kesal dah satu benda, maka jangan duduk ajar duduk dengan orang tua. Ibu saya baru meninggal dunia seminggu lepas. Dan saya tak sempat nak minta maaf kat dia. Soalan saya macam mana nak buat sekarang. Boleh kodok sedekah Yasin sebagai tanda maaf kepada arwah? Boleh, tak ada masalah apa. Kita berharap apabila kita buat baik kepada mak kita. Contohnya ketika dia hidup kita tak sempat buat baik. Maka apabila dia meninggal kita rasa menyesal, kita buat baik. Bagaimana buat baik kepada orang tua? Pertama, ziarah kubur dia. Kedua, banyakkan sedekah, banyakkan baca Quran untuk dia. Mudah-mudahan apabila kita buat baik dia selepas pada mati, maka dia maafkan segala kesalahan kita. Kita sebut dah anak ni, anak yang baik ni kadang-kadang masa hidup baik, masa mati ia jadi tak baik.
Masa mak ayah dia mati, dia jadi tak baik, tak pergi ziarah, tak gapo dia. Masa dia hidup, dia tak molek, tapi masa anak dia, mak dia mati, dia jadi baik pula. Dia duk sedekah atas nama ayah dia. Ada orang buat baik belako-lako, ada buat baik tak belako-lako. Nah. Jika kita diamanahkan untuk jaga duit seseorang dalam jumlah yang banyak dan kita putuskan untuk simpan dalam akaun bank, setiap tahun dapatlah profit simpanan bergantung pada simpanan lah. 30 sen setahun ko, RM1 setahun ko. Adakah duit profit milik itu milik kita ko, milik hak amanah tu? Apa simpan dalam bank pitih orang? Bank ke muamalah dia riba. Pitih kawan tu suruh kita simpan, kita pergi letak tempat riba. So, kesalahan kita meletakkan duit orang pada tempat yang ulama khilaf. So, salah dah tu. Salah dah muamalah tu. Kedua, apabila boleh pitih lagu tu, maka lagu mana milik dia? Pitih tu kalau sahih lah, kalau betul lah, kalau halal lah. Kalau haram memang tertuduh jadi berdosa kita buat penuh pitih orang tu. Tak kata pitih banyak terlajak je kan nak simpan buah bata. Apa? Kena royak ke dia. Misalnya, saya nak simpan dalam bank, kena royak sepatutnya dia. Sepatutnya. Kalau kita nak royak simpan dalam bank, cakap kena royak benda lagu tu simpan dalam bank. Sebab apa? Sebab kita letak pitih orang dalam benda lagu tu. Maka boleh profit ni. Boleh duit lagu ni. Pahala aku siapa dia nak tangguh? Saya je letaknya. Lepas tu dia mau tak letak. Mau rasa nak. Pitih. Orang tu pitih tu yang berhak untuk dapat duit tu sebenarnya. Kalau duit tu halal lah. Kalau duit tu halal. Kalau duit tu tak halal, maknanya kau orang belakang. Saya penyakit kronik buah pinggang, paru-paru, 24 jam guna oksigen. Soalnya saya dah 3 bulan saya tak dapat solat Jumaat. Berdosa ke saya ustaz? Tidak berdosa. Tak payah pergi semaya Jumaat lah menyusuh ke orang, bawa gas, bawa gapo jadi kalut dah pula. Netuk atas orang tidak kau jadi kau masalah. Duduk rumah semaya. Hak pentingnya tak usah pergi gelenyah lah. Tangan kita sehat, ada peluang lagi lah. Tangan kita sakit, tu hewi ruksah dah. Tu hewi kebenaran dah. Tak usah pergi lah, tak usah duduk pisah lah. Nak pergi juga tak usah. Jadi kau masalah pula. Jadi duduk biasa, semaya zuhur, semaya asar lah tu ya. Tak usah buat jadi tasawuf rajin tiba-tiba. Tak payah pergi lah. Banyak masalah pula. Nyusuh ke orang lain, nyusuh ke gapo, maka syariat wi kelonggaran dah, ambillah syariat tu. So, kodok kalau masa semaya saya pejam mata. Saya jenis kalau semaya buka mata tak khusyuk lalu. Kalau pejam mata baru boleh fokus macam betul. Hukum dia semaya ni sunat buka mata. Sebab kita nak tengok di tempat sujud. Tapi kalau benda tu kalau buka mata menyebabkan tak khusyuk, okey kejam mata. Macam dia. Maka boleh hukum dia. Apa hukum seorang wanita beriadah tempat awal terbuka seperti mandi di kolam, patah, berjoging tetapi kena pakaian yang menutup aurat dan bertegur rambut. Muslimat kita buat majlis dekat 500 orang. Majlis swimming pool. Gedung-gedung pok dia goal kan. Berani patah, berlomba lagi. Okey. Pertama benda itu tutup aurat ke tak? Okey, tutup aurat dah. Tutup pakaian. Benda itu menjolok mata ke tak? Orang tua panggil istilah dia menjolok mata ke tak? Perbuatan tu nampak tak senonoh, tapi tutup aurat tapi nampak macam tak comel. Nak main ukah pohonnya terjun. Orang jatuh tengok ketak, tak ada rasa buat. Main sepak kata galo. Jadi benda-benda lagu tu nampak tak tahu nak kata salah duk tapi nampak itu sangat. Maka ulama memakruhkan sahaja. Haram tu tidak. Lagu. Apa hukum amalan pelepah bagi perempuan selepas bersalin? Hukum amalan pelepah tu istilah dia dah. Pelepah ni baca doa. Apabila orang selamat bersalin, waktu bik semua nyakit-nyakit gapo dia pelepah gapo dia waktu bik maka berdoa minta dengan Tuhan. Orang dulu cara dia maka istilah dia panggil pelepah. Pelepah ni macam berdoa lah, upacara kesyukuran selepas daripada isteri selesai bersalin, dia adalah cara dia pelepah dia tu. Hak benda-benda jahat minta tubik daripada tubuh dia gapo dia. Minta doa ya gitu istilah dia. Ustaz mohon ijazah baca Al-Fatihah satu nafas cara kaifiat dan amalan dia. Baca senapah gitulah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Nah, ada hadis yo asal tak silap ambo hadis ni sahih kalau tidak disebut di dalam kitab ambo tak ingat dah. Nabi kata siapa dia yang menyambung ke bismillah dengan Fatihah maka digugur ke dosa dia. Adalah beberapa riwayat kelebihan mengenai baca Fatihah senapah ni. Nah, yakni hok dalam hadis tu riwayat Fatihah dengan bismillah sambung. Maka baca start daripada bismillah jangan berhenti. Baca senapah. Kelebihan dia. Siuklah dia air kau apa dia buat amalan untuk sejukkan banyak benda. Kelebihan baca surah Al-Fatihah ni. Budak tak dengar kata orang kepanasan ko tiba-tiba beramal panas kau apa dia. Baca Fatihah senapah siuk pada air. Niat suruh tubuh dia jadi sejuk. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.